Didik TV KPM. Yang pertama adalah analisis buku tunai murid-murid. Okey, di sini cikgu berikan contoh situasi perniagaan Puan Aini pada 31 Disember 2021 dan cikgu telah berikan maklumat awal tunai di tangan dan tunai di bank. Kita nak analisis buku tunai ya. Awak kena recall balik topik tingkatan 4 yang awak belajar. Buku catatan pertama. Okey, kemudian kalau awak lihat di sini, cikgu ada bagi tanda soal. Awak kena cari nilai tu. Dan cikgu letak juga perkataan perlu dikira. Sama je. Kalau tanda soal ataupun perlu dikira, maksudnya awak perlu cari nilai itu. Okey, kemudian cikgu berikan maklumat tambahan, penerimaan dan pembayaran supaya awak dapat rekod dalam buku tunai. Okey, dan di akhir sekali, apa tujuan kita analisis buku tunai? Untuk mencari baki akhir tunai dan bank Aiman. Okey, alright. Kita boleh sama-sama dengan murid-murid cikgu, Syafiah, Husna, Haziq dan Lim. Boleh semua? Okey, sekarang cikgu telah berikan maklumat tambahan. Kita nak rekod dalam buku tunai ya semua. Okey, awak boleh baca 1 Roman, penghutang menjelaskan hutang. 2 Roman membayar hutang kepada pemiutang. 3 Roman kadar bayaran dibayar dengan cek. Dan 4 Roman bayar sewa kedai dengan cek. Boleh semua murid-murid cikgu? Okey, sekarang cikgu telah berikan tapak buku tunai secara ringkas. Murid-murid cikgu akan rekod semua maklumat tambahan yang cikgu baca tadi Aiman ke dalam buku tunai ini. Okey, murid-murid kena kenal pasti sekiranya duit itu masuk, kita nak rekod di sebelah mana. Sekiranya duit itu keluar, pembayaran, kita nak rekod di sebelah mana. Awak kena kenal pasti di sini, debit ke kredit, Aiman? Ya, cikgu. Okey, murid-murid cikgu semua boleh? Kita lihat 1 Roman, penghutang menjelaskan hutang RM40,000 dengan cek. Ada sesiapa yang nak jawab? Boleh? Sesiapa nak mencuba? Silakan. Okey. Ya, Nurina. Cikgu, saya nak cuba. Ya. Jadi untuk soalan yang pertama itu, kita perlu record akaun belum terima di sebelah debit dalam kolom bank RM40,000. Okey, pandai Nurina. Ya, murid-murid semua, sekiranya kita menerima wang daripada penghutang, awak lihat kita letak butiran akaun belum terima. Kolom apa? Sekiranya dia bayar guna tunai, kolom tunai lah Aiman. Sekiranya dia bayar dia bayar cek, kolom cek lah. Okey, kita recall balik. Benda ni kita imbas kembali. Imbas kembali. Okey, terima kasih Nurina. Seterusnya, maklumat tambahan yang kedua, membayar hutang kepada pemiutang. Ada sesiapa yang nak cuba? Okey, silakan. Next, siapa pula? Ada sesiapa? Boleh? Jangan malu-malu. Ya, Syafiah. Ya, Syafiah. Teruskan. Okey. Untuk maklumat tambahan yang kedua, Ya. kita akan rekod dalam buku tunai. Betul. Dekat sebelah kredit dengan butiran akaun belum bayar dan amount tu letak dekat bank RM20,000. Sangat pandai. Syafiah sangat pandai. Okey? Murid-murid semua, kita bayar hutang kepada pembekal. Butiran dia adalah akaun belum bayar. Kolom bank sebab kita bayar menggunakan cek. Okey? Seterusnya, maklumat tambahan 3 dan 4 lah. Cikgu buat sekaligus sila Aiman senang. Ya, Okey, boleh, cikgu. Aiman nak cuba pun boleh Aiman. Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Lim dengan Haziq pula. Siapa? Okey. Cikgu? Ya, saya Haziq. Ya. Okey, teruskan Haziq. Untuk maklumat tambahan Oh, Lim. Okey, Lim. Roman Okey. 3 Roman, saya akan merekodkan amount 2,000 di sebelah kredit buku tunai. Okey. Butirannya kadar bayaran. Okey. Seterusnya, Lepas Lim. tu kolom bank. Okey. 4 Roman. Bayar sewa dengan cek. Bayar sewa dengan cek, saya akan merekodkan di sebelah kredit juga. Amountnya RM4,000. Ya, Butirannya sewa. betul. Pandai. Terima kasih, Lim. Betul tu Aiman. Okey. Bila ada pengeluaran tunai atau pengeluaran cek, menggunakan cek, kita akan rekod sebelah kredit buku tunai murid-murid. Ingat lagi tak tingkatan 4? Okey. Seperti inilah. So hasilnya kita akan dapat akaun belum terima, akaun belum bayar, kadar bayaran dan sewa. Tujuan dia apa Aiman sebenarnya? Kenapa kita analisis buku tunai ni? Supaya kita dapat tahu berapakah jumlah yang kita keluar, cikgu, betul? Ya, berapa jumlah kita keluar, berapa jumlah kita terima dan akhirnya kita akan dapat baki akhir tunai dan bank. Itu tujuan dia yang kenapa kita analisis buku tunai ini. Okey, murid-murid cikgu, boleh tak kira berapakah baki akhir ataupun dikenali sebagai baki HB dan baki awal pada 2022 1 Januari? Ada sesiapa yang nak cuba kira? Okey, silakan.
Nampak pegang kalkulator tu. Ya. Saya dah dapat jawapan dah, cikgu. Ya, Aiman right. pandai, sangat pandai. Aiman pun boleh cuba, Aiman. Tak ada Saya boleh masalah. cuba juga, cikgu? Ya, murid-murid Okey. sedang mengira. Aiman Saya pun boleh cuba, cikgu. mencuba. Ya. Jumlahnya adalah 12,000. Betul ke, cikgu? Ya, 12,000. Okey, kita cek semua. Betul tak Aiman ni? Cepat sangat Aiman kira. Okey, betul murid-murid. Aiman dia kira baki bank. So, baki terkini yang ada dalam akaun bank adalah 12,000 Aiman. Sehingga akhir tempoh perakaunan. Dan baki akhir di kolom tunai adalah 500. So, bila bawa ke tahun depan, mereka ada 500 tunai dan juga dalam bank ada 12,000. Murid-murid cikgu, betul tak awak dapat macam ni? Semua sama ke? Ya? Akak thumbs up? Sama, ke cikgu. semua? Okey, pandai. Alright, semua. Boleh? Sekarang kita telah analisis buku tunai. Seterusnya, Aiman, apa yang perlu kita analisis? Yang kedua adalah kita kena cari jumlah belian dan jumlah jualan. Bagaimana nak cari jumlah belian dan jumlah jualan murid-murid? Jualan tunai tambah jualan kredit. Bagaimana nak cari jumlah belian? Belian tunai tambah belian kredit. Ni masuk terus dalam ni. Okey? Alright, bagaimana kita nak menganalisis jualan dan belian ini? Okey, cikgu berikan maklumat seperti biasa situasi supaya awak nampak. Okey, masih lagi perniagaan Puan Aini, Aiman. Ya. Okey, cikgu telah berikan akaun belum terima awal pada 1 Januari dan akaun belum terima akhir pada akhirlah 31 Disember ni akhirlah ya. 14,000. Dan cikgu telah berikan maklumat akaun belum bayar awal dan akaun belum bayar akhir. Dan cikgu berikan maklumat tambahan kepada awak semua supaya awak nampak, iaitu secara ringkas ya, cikgu berikan pulangan belian dan pulangan jualan. Pulangan belian ni adalah pulangan keluar, nama lain dia Aiman. Ya. Pulangan jualan ni adalah pulangan masuk. Jadi jangan confuse lah. Okey. Kemudian cikgu berikan hutang lapuk 1,000. Okey. Dengan maklumat ini, dia soalan mengkehendaki awak untuk menghitung jumlah belian dan jumlah jualan. Okey murid-murid semua. Ini soalan awal, aset akhir. Ingat lagi tak rekod minimum yang peniaga perlu ada? Aset awal, aset akhir. Okey, ini adalah maklumat buku tunai. Ingat lagi tak rekod minimum yang peniaga perlu ada? Buku tunai. Okey. Dalam buku tunai ini ada butiran yang perlu kita cari, perlu kita kira untuk menyediakan untuk mencari jualan, jumlah jualan dan jumlah belian. Okey, yang pertama murid-murid cikgu semua, dalam ni ada tak jualan tunai dan belian tunai? Ada sesiapa yang nak jawab? Okey, silakan. Cuba kita tengok satu-satu, ada tak jualan dan belian tunai dalam ni? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Sesiapa? Ya, boleh. Ya, Haziq. Teruskan, Haziq. Ada cikgu jualan tunai kat belah debit, harga nilai dia 7,000 rekod kat Pandai. belah bank. Pandai. Satu lagi? Haziq? Belah kredit pula ada belian rekod kat kolom bank, harga dia 5,000. Ya, pandai Haziq. Terima kasih Haziq. Okey, murid-murid semua, dalam buku tunai sekiranya ada butiran jualan, itu adalah jualan tunai. Aiman? Ya, cikgu. Nak cari jumlah jualan tunai tambah jualan kredit. Kita dah dapat maklumat jualan tunai. Okey, kalau di sebelah pembayaran buku tunai ada butiran belian, ini adalah belian tunai murid-murid. Kalau tak ada, tak adalah Aiman. Kalau ada, kita kena kira, kita kena ambil jumlah itu. Okey, terima kasih semua murid-murid cikgu, pandai awak semua ya. Okey, cikgu pergi lagi kepada soalan. Kita dah dapat jualan tunai, kita dah dapat belian tunai. Sekarang, ada tak jualan kredit dan belian kredit? Bagaimana kita nak cari jualan dan belian kredit? Murid-murid semua cikgu, murid-murid cikgu semua, bagaimana kita nak cari belian atau jualan kredit? Kita kena buka akaun apa ni murid-murid semua? Boleh jawab? Siapa nak cuba? Ada sesiapa nak cuba? Nurina. Nurina angkat tangan dulu, cikgu nampak. Ya Nurina. Akaun apa kita nak sedia ni? Kita kena wujudkan akaun kawalan belum terima. Ya. Betul. Dan akaun kawalan belum bayar. Ya, pandai Nurina. Kita kena sediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Aiman. Okey. Ya, cikgu. Sekarang kita mulakan dengan akaun kawalan belum terima dulu. Okey, cikgu sediakan tapak ya semua. Murid-murid di rumah boleh sama-sama dengan cikgu, sama-sama dengan murid di studio ini. Cikgu sediakan tapak akaun kawalan belum terima. Cikgu telah letak siap-siap baki awal dan baki akhir. Sebab cikgu ambil daripada situasi tadi, soalan tadi. Okey. Kemudian, seterusnya kita lihat murid-murid cikgu
apakah yang perlu kita rekod dalam akaun kawalan belum terima ini? Ada sesiapa nak cuba? Dengan maklumat yang ada dalam soalan ini? Lim? Okey. Lim. Ya, pandai Lim. Okey Lim, apakah maklumat yang perlu kita masukkan dalam akaun kawalan belum terima? Kita kena masukkan Ya? akaun belum terima awal. Okey. Telah masuk. Cikgu dah masukkan? Okey. Lepas tu akaun belum terima akhir. Ya. Lagi? Ada lagi tak Lim kat sini? Ada. Ada. Apa dia? Dekat maklumat tambahan, Maklumat tambahan, ya? kena rekod pulangan jualan Ya, pulangan jualan. sebelah kredit. Betul. Satu lagi Lim? Ada lagi kan? Ada lagi, ada hutang lapuk Ya. 1,000 kena rekod dalam sebelah kredit juga. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Lim. Pandai. Okey. Pulangan jualan dan hutang lapuk akan mengurangkan akaun belum terima. Nilai jumlah akaun belum terima. Jadi, perkara ini kita kena masukkan dalam akaun kawalan belum terima. Nampak tak Aiman di sini? Ya, cikgu. 600 dan 1,000. Aiman, cikgu nak tanya. Ya. Dari mana cikgu dapat bank ni Aiman? Tiba-tiba ada bank 40,000 ni Aiman. Dari mana pula cikgu dapatkan ni Aiman? Ya, ni kalau kita tengok pada awal tadi cikgu, Aiman boleh lihat di sini buku tunai. okey. Di buku tunai ni cikgu, 40,000 tadi kita dapat daripada pembayaran balik tu cikgu. Ya, 40,000 ni di mana pelanggan telah bayar hutang kepada kita, bermaksud akaun belum terima dia semakin berkurang Aiman. Oh, baik cikgu. Dalam buku tunai kita ada juga maklumat yang perlu kita analisis berapa banyak pelanggan bayar hutang kepada kita untuk kita kira jualan kredit itu. Okey Aiman, cuba Aiman tengok di sini. Cikgu telah sediakan yang ni nampak bank di sini, pulangan jualan dan hutang lapuk. Apa yang perlu kita cari sebenarnya? Tengok Aiman, cikgu telah kira di sini. Kita perlu cari berapakah jualan kredit. Jualan kredit. Inilah jualan kredit murid-murid. Angka imbang dalam akaun kawalan adalah jualan kredit. Murid-murid dah belajar di tingkatan 4 sebenarnya. Tapi masa tingkatan 4, awak semua belajar untuk mencari baki HB, baki akhir. Tapi untuk rekod tak lengkap, kita nak cari berapakah nilai jualan kredit itu. Boleh semua? Okey. Jadi di sini kita dah dapat jumlah jualan Aiman. Tadi kita dah dapat jualan tunai. Kita dah kira jualan kredit. Jadi jumlah jualan kita dah dapat 47,600. Oh, baik cikgu. Ya, ini dapat daripada buku tunai. Ini dapat daripada akaun belum terima tadi. Okey, satu lagi murid-murid, kita nak analisis belian kredit. Boleh semua murid-murid cikgu? Boleh cikgu? Okey, murid-murid cikgu telah sediakan akaun kawalan belum bayar. Ada sesiapa yang nak cuba isi apakah butiran dalam akaun belum bayar ini? Ada sesiapa? Okey. Silakan. Boleh angkat tangan. Ada sesiapa Okey. yang nak isi? Siapa nak cuba? Okey. Siapa tu? Siapa tu? Nurina. Nurina. Cikgu, saya nak Okey, cuba. Nurina. Boleh Nurina. Okey, Nurina, apa butiran yang perlu kita rekod dalam akaun kawalan belum bayar ini berdasarkan soalan ataupun situasi yang telah cikgu beri tadi? Okey, yang pertama kita kena record bank di sebelah debit Bank, okey. dengan amount 20,000. Okey. Yang kedua pula kita kena record di sebelah debit pulangan belian dengan amount 700. Ya, pulangan belian dengan amount. Ada lagi tak Nurina? Bank dengan pulangan belian saja ke? Ya, cikgu. Okey. Murid-murid semua. Terima kasih Nurina, pandai awak. Okey, terima kasih Nurina. Okey, murid-murid semua. Pulangan belian dan bank mengurangkan akaun belum bayar. Akaun belum bayar dia dalam komponen liability semasa murid-murid. Liability semasa maksudnya penambahan, segala penambahan hutang kita kepada dia, kita rekod di sebelah kredit. Sekiranya kita bayar hutang, ia akan mengurangkan hutang, kita kena rekod di sebelah debit Aiman. So di sini catatan bergu, murid kena kuasailah Aiman. Okey. Alright, jadi jawapan Nurina di sini. Nampak? Bank ambil daripada buku tunai. Sebab tu awak kena faham buku tunai, awak kena tahu bagaimana nak analisis buku tunai. Pulangan belian ni ambil daripada mana? Awak lihat balik soalan yang cikgu berikan tadi, cikgu ambil daripada soalan maklumat tambahan. Kalau tak ada pulangan belian Aiman, kalau tak ada pulangan belian, tak perlulah kita masukkan dalam untuk mencari belian kredit ini. Kita lihat kepada situasi Aiman kalau kita nak masukkan maklumat dalam akaun kawalan belum bayar ini. Baik cikgu. Okey, di akhir sekali murid-murid, kita akan dapat nilai belian angka imbang lah.
19,700. 19,700. Aiman, inilah belian kredit Aiman. Oh. Menggunakan akaun kawalan belum bayar, menggunakan akaun kawalan belum terima, kita dapat kira belian dan jualan kredit. Okey, semua. Okey? Jadi, dan jangan lupa bila kita letak baki HB, pastikan baki awal kena ada. Kalau awak letak baki akhir, baki awal perlu ada. Boleh semua murid-murid? Okey, murid-murid cikgu? Boleh cikgu? Ada soalan murid-murid cikgu semua? Dan akhirnya, bagaimana kita nak kira jumlah belian? Daripada belian tunai, kita ambil daripada buku tunai tadi, Aiman. Ya, cikgu. Okey, dan belian kredit kita kira tadi 19,700. Dan akhirnya, jumlah belian adalah 24,700. Maknanya kita kena tambahkan kedua-dua tu, cikgu, kan? Ya. Okey. Analisis yang kedua tadi kan, kita nak cari jumlah belian dan jumlah jualan. Didik TV KPM